Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita. So, saya tak banyak buat video sangat sebab banyak video saya yang korang banyak tak tengok lagi kan. Nanti kan korang tengok bila saya buat video baru, nanti korang tengok video baru, video lama korang tak tengok. Okey, hari ni saya nak menjawab soalan berkenaan dengan soalan yang saya letakkan dekat skrin ni. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita buat perbezaan antara arnab hiasan dan juga pedaging. Walaupun saya dah jawab. Dekat video-video sebelum ni. Okey, antara arnab hiasan dan juga arnab pedaging, adakah dia arnab yang sama? Okey, untuk arnab hiasan, arnab dia jenis lain. Okey, arnab pedaging, arnab dia jenis lain. Untuk arnab pedaging, pemakanan dia berbeza, cara kehidupan dia berbeza, tujuan dia hidup pun berbeza. Okey, arnab hiasan, arnab dia jenis lain, diet dia jenis lain, tujuan hidup dia pun jenis berbeza. Okey, apa perbezaan arnab hiasan dan juga daging? Arnab hiasan ni biasanya orang buat untuk daging, lepas tu dia bersaiz besar, bersaiz macam contoh kalau boleh dia 3 kilo ke atas. Okey, 3 kilo ke atas, lepas tu dia macam contoh jenis-jenis arnab pedaging ni macam arnab Flemish Giant, New Zealand White. Lepas tu ada lagi lah beberapa arnab-arnab yang besar. Okey, yang besar. Dia punya saiz dia besar, 3 kilo setengah. Kalau dekat Malaysia ni baka lokal untuk daging biasanya dalam 3 kilo lebih ke atas, 3 kilo dan ke atas. Manakala arnab hiasan pula dia biasanya 3 kilo dan ke bawah. Biasanya 2 kilo setengah, 2 kilo. Okey, itu dari segi arnab lah. Perbezaan antara arnab hiasan dan juga pedaging. Okey, manakala diet dia pula, arnab pedaging ni dia makan diet dia makanan pellet komersial. Pellet komersial ni maksudnya macam mana? Yang 25 kilo. Biasa packaging pellet komersial ni biasanya dia 25 kilo. 25 kilo untuk arnab. Untuk makanan arnab komersial. Arnab komersial punya dia tak silap saya, kita jarang jumpa dalam 50 kilo, 40 kilo. Jarang jumpa. Kecuali pellet tu pellet untuk kambing dan juga untuk lembu. Okey, arnab pedaging ni tujuan dia kenapa dia bagi pellet komersial, dia memang untuk disembelih. Lepas tu kita nak kurangkan kos. Lepas tu dia punya nutrien dalam dia tu pun kebiasaannya tak menjadi realiti apa benda yang dia tulis dekat packaging. Kan? Lepas tu macam contoh kalau arnab hiasan ni pula, dia punya pemakanan dia, diet dia memang kita sarankan macam contoh pellet yang kita jual lah. Okay, nak guna pellet lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk cantikkan dia ada tujuan dia lah, untuk kita cantikkan dia, untuk umur dia panjang, untuk kita sihatkan dia, kurangkan stres dia. Okay, itu antara ciri-ciri arnab hiasan. Dia punya pemakanan dia, nutrien cukup, vitamin cukup, nutrisi dalam pemakanan dia tu cukup. Okey. Untuk kasih bulu dia cantik, untuk badan dia jadi badan dia macam pejal, cantik lah, cantik. Cakap tu cutting dia cantik. Lepas tu untuk umur dia kasih panjang. So itu perbezaan diet dari segi arnab hiasan dan juga arnab pedaging. Okey, ini saya cakap, saya tak ada buat nota, saya jawab on the spot aje. Ni saya jawab dari segi pengalaman saya. Saya ni bukannya doktor haiwan ke apa benda ke. Saya suka bercakap atas dasar pengalaman. Saya tak suka cakap atas dasar macam on paper. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi bolehkah arnab hiasan ni kita buat arnab pedaging, arnab pedaging kita buat arnab hiasan? Boleh ke tak boleh? Jawapan saya boleh. Tapi risiko lah, risiko dan kos. Bukan risiko, kos. Okey, arnab hiasan kalau awak jadikan dia pedaging, awak nak dapatkan dia 10 kilo tu awak perlukan banyak ekor dia. Macam contoh kalau arnab pedaging, awak nak jadikan dia, nak dapatkan dia 10 kilo jumlah, macam contoh jumlah 10 kilo, kurang-kurang pun awak nak kena ada dalam 10 ataupun 12 ekor. Untuk arnab hiasan, kalau awak nak jadikan dia arnab pedaging, nak dapatkan dia 10 ekor, awak perlukan dia 15 dan juga 15-16 ekor baru dapat. Pasal apa? Arnab hiasan ni daging tak banyak. Okay, arnab pedaging ni biasanya dia banyak daging dia. Bila lepas sembelih, lepas lapah tu,
Dia ada dalam kurang-kurangnya dalam 1 kilo 1.2, 1.3, 1.5, ada yang 900 gram pun ada. So itu perbezaan dia. Tapi misalnya kata kalau arnab pedaging awak nak jadikan dah arnab hiasan, okey boleh, bukan tak boleh, tapi kos makanan dia akan jadi tinggi. Arnab pedaging dia punya makan dia tu banyak. Kalau contoh arnab pedaging satu hari dia makan pellet saja pellet saja dalam 120 hingga 160 gram. Untuk pellet saja itu saiz arnab yang 3 kilo 3 kilo 3 kilo setengah. Kalau awak bela arnab jenis pedaging jenis dalam 4 kilo 5 kilo, dia perlukan makanan tu lebih banyak, 200, 210, 220 gram. Saya pernah bela arnab Flemish Giant, saya satu hari makan hampir 1 kilo pellet saja. Kalau awak jadikan dia arnab hiasan, masak awak bengkok kos kita, tak boleh teruk. Walaupun dia boleh cantik, tapi kita sebagai owner akan jadi beban. Okay. Tapi kita puas hati lah sebab dia besar kan. Kita jadikan dia hiasan, dia besar. So kat situ perbezaan dia tu. Okay, lagi satu perbezaan dari segi habit. Dari segi habit, okay, habit. Arnab hiasan ni ada jenis-jenis arnab hiasan ni, dia jenis mahal, tapi dia jenis tak friendly. Dia jenis garang, kasar. Walaupun dia cantik, tapi dia jenis garang. Arnab pedaging ni pula dia jenis besar, tapi kebiasaannya dia jenis baik. Dia jenis friendly. Kat situlah ada pro and con dia tu. Tapi tak semua arnab hiasan tu jenis jahat, jenis tak friendly. Ada baka-baka dia lah. Macam contoh macam contoh nanti saya akan jelaskan pada video saya akan datang jenis-jenis arnab hiasan yang friendly, yang cakap tu yang pasif. So saya harap soalan ni menjawab, sedikit menjawab, walaupun pada awak mungkin tak menjawab semua, tapi saya cuba jawab yang sebaik mungkin. Okey, berjumpa lagi pada video akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.